Tan Sri Datuk Sri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia, Speaker Dewan Rakyat, Yang Berhormat Datuk Sri Panglima Dr. Saleh Tun Sai, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Yang Berhormat Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pertahanan Malaysia, Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Hadiji Haji Nur, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Sudah kuat Datuk Sri Hadiji serang UMNO bahagian Tuaran. Yang Berhormat Datuk Sri Ringan Gubat, Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Negeri Sabah. Yang Berhormat Datuk Musbah bin Haji Jamli, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Yang Berhormat Saudara Jeremy Uko, Adun Kedamaian. Yang berbahagia Datuk Jalaluddin bin Abdul Rahman, Pesuruhjaya Polis Sabah. Dan yang bekerja kuat, yang berbahagia Datuk Sri Alfa binti Abdul Razak, Ketua Siasat Kementerian Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Hadirin yang berhormat, Deputi Jemputan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat tempatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya diminta berucap tidak panjang Datuk Sri 7 menit. Tapi saya kalau boleh minta panjang sedikit, mungkin 10 menit. Soalan saya yang pertama kepada penduduk Kota Belud, cantik tidak PPR yang kita tunjukkan dalam video itu? Cantik atau tidak? Lawa atau tidak? Terima kasih. Dan saya juga ucapkan ribuan terima kasih pada awal ucapan saya ini kepada Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang datang pada hari ini. Setelah 2 kali percubaan untuk datang, kali ketiga alhamdulillah dia sampai ke bumi Kota Belud ini. Begitu juga kepada Datuk Sri Panglima Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Panglima Musa Haji Aman, kepada Yang Berhormat Datuk Sri Haji Ji, speaker-speaker kita, juga kepada Jabatan Perumahan Negara, Datuk Yusof juga ada di sini, Ketua Pengarah ada di sini, yang bertugas lumus untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Kita bagikan tumpukan gemuruh kepada mereka. Juga kepada Majlis Daerah Kota Belud di bawah kepimpinan Tuan Pegawai Daerah Tuan Haji Abdul Ghani Hitam, dan UMNO Kota Belud dan juga Barisan Nasional Kota Belud yang turut bersama-sama kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertama sekali saya ingin maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahwa beliau sedang berada dalam wilayah Barisan Nasional, wilayah UMNO, tempat lahirnya UMNO di Negeri Sabah, Datuk Sri. Di sini, Jun Usukan, kita mendapat tempat kelahiran UMNO Sabah. Dan di sini juga bermulanya era kestabilan politik negeri Sabah. Dan di Usukan ini, di Usukan dan Kota Belud ini tempat bermulanya era pembangunan negeri Sabah yang jauh lebih pesat sebelum ini. Dan di sini juga lah tempat bermulanya era perpaduan kaum yang lebih erat di antara kita. Datuk Sri Yang Amat Berhormat, hari ini adalah hari yang bersejarah buat rakyat di Kota Belud. Hari ini kita mencapai beberapa rekod transformasi bagi daerah Kota Belud. Sebentar lagi Perdana Menteri akan melancarkan perumahan rakyat, projek perumahan rakyat Kota Belud. Agenda perumahan ini begitu dekat di hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan bagi kita 100 buah rumah, bukan 200, bukan 500, tetapi demi rakyat Kota Belud, beliau telah luluskan 1.000 buah rumah projek perumahan rakyat. Terima kasih Datuk Sri.
900 akan kita bina di Kampung Pirasan ini, dan 100 lagi akan kita bina di Pulau Mantanani, sebuah pusat pelancongan milik orang Kota Belud yang akan kita bangunkan, insyaallah. Bila kementerian saya berhasrat untuk membina proyek perumahan rakyat di Kota Belud ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selalu ingatkan saya untuk membina PPR atau proyek perumahan rakyat yang terbaik, yang selesa dan berkualiti untuk kesenangan rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selalu ingatkan saya, kata beliau, kalau bina rumah untuk orang-orang yang susah, orang yang berpendapatan rendah, orang luar bandar, setinggan dan sebagainya, kita mesti pastikan rumah itu adalah rumah yang terbaik dan selesa untuk kegunaan rakyat. Kata beliau, jangan buat rumah rakyat yang cincai-cincai. Dia bilang kepada saya, buat yang terbaik. Apatah lagi Kota Belud ini adalah kawasan Parlimen Menteri Perumahan. Terima kasih Datuk Seri. Nah hari ini harapan Anda untuk memiliki rumah murah dan selesa dan cantik telah terlaksana. Insya Allah dalam masa 2,5 tahun ini, Kota Belud bakal menyaksikan proyek perumahan rakyat yang paling tercantik dan terindah di negara kita ini. Proyek perumahan rakyat ini nanti akan mempunyai bukan saja reka bentuk yang paling cantik dan terindah, tetapi setiap rumah akan memiliki 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Proyek perumahan rakyat Kota Belud juga akan mempunyai dewan masyarakat yang baru, tadika, ruang kedai, gelanggang futsal, gelanggang badminton, taman permainan kanak-kanak, dan sebuah masjid baru yang boleh menampung 1.000 jemaah. Proyek perumahan rakyat Kota Belud ini nanti akan dihiasi dengan landscape yang hijau dan menarik. Dengan lokasi di atas bukit yang menghijau ini, saya kira pemandangan di sekitar PPR ini nanti juga begitu indah dan nyaman. Pendek kata tuan-tuan dan puan-puan, bila PPR ini siap nanti, kalau ada ahli keluarga kita yang datang berkunjung, kawan-kawan kita, mereka tidak akan dapat membezakan di antara rumah kos rendah dan juga rumah yang bukan kos rendah. Itu tujuan kita. Itulah janji kami kepada tuan-tuan. Itulah janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada orang Kota Belud. Harapan Anda, aspirasi kami. Insya Allah 2,5 tahun dari sekarang, proyek PPR ini akan menjadi kebanggaan kita dan akan menjadi tanda aras yang terbaru untuk proyek PPR di seluruh negara. Merpati terbang 2 sejoli, terbang tinggi ke puncak kayangan. Manifesto dipegang sebagai janji, proyek PPR kerajaan tunaikan. Merahnya isi buah delima, enak dimakan tidak terkata. Agenda perumahan sentiasa diutama demi rakyat dan negara tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hari ini kita bukan saja meraihkan pembinaan PPR di Kota Belud ini. Saya juga ingin umumkan bahwa Kota Belud bakal menyaksikan pembinaan beberapa lagi mercu tanda kebanggaan rakyat Kota Belud melalui satu lagi idea baru yang telah dilahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dikenali sebagai NBOS, National Blue Ocean Strategy, atau dalam bahasa Melayunya Strategi Laut Biru Kebangsaan. Kota Belud telah dipilih oleh kementerian saya untuk menjadi bandar yang pertama di Malaysia yang dipilih sebagai lokasi NBOS ini. Sebelum ini, NBOS hanyalah dibuat meliputi satu taman perumahan kecil, di mana taman perumahan itu akan ditransformasi dengan pembinaan, kemudahan dan infrastruktur
bagi keselesaan dan kegunaan penduduk dalam taman perumahan tersebut. Tapi kali ini pembinaan kemudahan dan infrastruktur di bawah NBOS ini akan dibina dan untuk kegunaan dan keselesaan keseluruhan penduduk dan pengunjung di pekan daerah Kota Belud ini. Seluruh pekan akan menjadi NBOS. Umpamanya, kita akan bina bazar rakyat, sebuah bangunan bertingkat yang memberi ruang berniaga dan menjaga yang baru, luas, besar, selesa dan bersih. Bazar rakyat ini nanti akan menggantikan pasar tani Kota Belud yang sudah lama dan daif. Kita akan bina bersebelahan dengan Padang Pekan Kota Belud. Itu nomor 1. Nomor 2, terminal pengangkutan awam bersepadu untuk daerah Kota Belud. Bukan saja Kuala Lumpur yang ada terminal pengangkutan, kita akan juga bina di Pekan Kota Belud ini, supaya bas, minivan, taksi, pickup kita dapat kumpulkan di situ dan akan mengurangkan kesesakan lalu lintas di daerah Kota Belud. Dan yang paling penting, mengurangkan penggunaan tempat letak kereta di Pekan. Jadi semua boleh dapat letak kereta di Pekan. Yang ketiga, dataran Kota Belud. Dataran Kota Belud adalah tempat untuk kita bersantai. Kemudian ini tempat kita buat konser, program, dan perhimpunan dan sebagainya. Akan ada air pancut dan landscape yang indah dan cantik. Ini di bawah Jabatan Kerajaan Tempatan, di bawah kementerian saya. Kemudian yang nomor 4, Taman Rekreasi Awam di bawah Jabatan Landscape Negara, yaitu di bawah kementerian saya juga. Kita akan bina untuk riadah dan juga santai bersama keluarga. Yang kelima, pencahayaan seluruh Pekan Kota Belud untuk mencantikkan dan mengurangkan jenayah. Yang keenam, menyediakan tong-tong sampah di bawah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal yang juga berada dalam kementerian saya. Yang ketujuh, KB Walk. KB Walk ini agak penting kerana dia akan menjadi tempat untuk orang-orang muda, remaja, menjajah, memberikan persembahan baskes dan juga santai dan lepak. Yang ke-8, kita akan naik tarafkan Dewan Masyarakat Tun Said yang menjadi kebanggaan kita. Yang ke-9, kita juga bakal mendapat 2 jeti pelancongan di Tanah Besar dan Pulau Mantanani. Terima kasih kepada Kementerian Pelancongan. Yang ke-10, pejabat baru Majlis Daerah Kota Belud yang akan kita letakkan bersama dengan terminal pengangkutan, supaya bangunan yang ada sekarang ini boleh disewa oleh Majlis Daerah bagi menambah pendapatannya. Tidak lupa Datuk Seri, jelapang padi. It's very big here, sir. Kota Belud adalah jelapang padi dan Kerajaan Persekutuan telah memanfaatkan ratusan juta untuk memajukan jelapang padi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, banyak yang telah kita lakukan dan bakal kita lakukan. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada orang yang bertanggung jawab, yaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberikan kita semuanya. Dan pembangunan ini bukan saja di Kota Belud. Datuk Seri Musa sendiri telah melawat semua Sabah, semua pembangunan di semua daerah, insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya, kenapa dan mengapa kita mendapat banyak proyek ini? Apa sebabnya? Ada sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebabnya tidak lain dan tidak bukan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia suka mendengar. Dia suka mendengar. Itu sebabnya. Dia suka mendengar suara orang Sabah. Kita mempunyai Perdana Menteri yang merasai denyut nadi rakyat Sabah, yang dapat menyelami hati, rasa dan perasaan orang Sabah. Orang yang ingin melawat negeri Sabah. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Seri, mungkin Datuk Seri tidak tahu. 16 kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat negeri Sabah sejak menjadi Perdana Menteri. Ini tidak termasuk Datuk Seri datang
untuk hari raya, tidak termasuk untuk meresmikan UMNO bagian dan mesyuarat bagian, tidak juga datang untuk Christmas dan sebagainya. Hanya datang untuk berjumpa dengan rakyat Sabah. 16 kali kita bagi tubuhkan kepada yang amat berhormat. Ini belum lagi masuk semasa dia menjadi timbalan Perdana Menteri, semasa dia menjadi naib Presiden UMNO ataupun Menteri Pertahanan, belum lagi. Kalau Datuk Seri campur semua, saya rasa tidak cukup kalkulator mau kira berapa kali. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, yang saya dan kita hargai kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, bukan saja 16 kali datang ke negeri Sabah dan datang ke Kota Kinabalu, beliau datang dan pergi melawat kawasan-kawasan pedalaman. Ini yang bagus. Datang ke Kota Belud, ke Pensiangan, ke Keningau, bukan Kota Kinabalu saja. Terima kasih Datuk Seri. We have been there. Pergi ke kawasan yang luar bandar. Dan ini yang kita mau, Perdana Menteri yang merasai kehendak luar bandar dan masyarakat luar bandar. Ini kali pertama seorang Perdana Menteri datang ke daerah Kota Belud. Pertama kali, walaupun minta maaf Datuk Seri Tan Sri Pandikar, betul Datuk Seri pernah datang sekali di sini melawat Tan Sri, rumah terbuka Tan Sri Pandikar. Tetapi inilah kali pertama seorang Perdana Menteri datang untuk meraihkan rakyat dan merasmikan proyek kerajaan. Terima kasih kepada Datuk Seri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Datuk Seri kalau datang ke Sabah, dia bukan saja datang, tapi dia mendengar. Dia dengar, dia pasang telinga. Bila dia datang dan dia dengar, maka wujudlah proyek seperti Samur di Sekitang, berbilion-bilion ringgit Urea Plant di Sekitang. Terima kasih Datuk Seri. Bila dia datang, dia dengar, maka wujudlah proyek SOGT Sabah Oil and Gas Terminal di Kimanis, berbilion ringgit dia bagi kepada Sabah. Bila dia datang, dia dengar lagi, maka wujudlah perjanjian untuk mendapat saham dalam LNG Bintulu. Bila dia datang, dia dengar lagi, dan akhirnya timbullah proyek yang amat kita banggakan, yaitu Lebuh Raya Penbonyo yang bakal kita buat di negeri Sabah. Bila dia datang lagi ke negeri Sabah, dia dengar lagi nih, 6 orang menteri dan 4 timbalan menteri dari Sabah, rekod cemerlang yang diberikan kepada kita, penghormatan yang dia berbelas. Tuan-tuan dan puan-puan, dia datang lagi, dia dengar lagi. Kali ini dia cakap, dia bagi prim RM950 kepada kita. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun prim ini untuk orang susah, ada pihak yang ingin mempertikaikan prim ini. Saya tidak tahu kenapa ada setengah-setengah pihak ingin mempertikaikan prim ini. Prim ini adalah untuk orang yang berpendapatan rendah. Datuk Seri Najib ingin membantu kita di Kota Belud ini. Jadi janganlah ianya dikritik, kerana saya tengok dalam beberapa minggu yang terakhir ini ramai yang mengkritik kepimpinan Datuk Seri. Ada pihak yang mengatakan mungkin tidak begitu senang bila Datuk Seri Najib lantik 6 menteri dan 4 timbalan menteri. Dahulu kita pun tahu di negeri Sabah ini, dulu kita hanya dianggap layak untuk memegang Kementerian Koperasi, Kementerian Tanah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kali ini berkat usaha tuan-tuan, hari ini Datuk Seri Panglima Najib Tun Razak Perdana Menteri melantik 6 menteri memegang portfolio yang penting-penting. Terima kasih. Itu perbandingan kepimpinan Perdana Menteri sekarang ini dengan yang dulu. Sebab itu, dulu yang selalu mengkritik ini pun tidak datang ke negeri Sabah, tidak pernah datang ke Kota Belud, malah tidak pernah memberikan apa-apa untuk Kota Belud. Rumah pun tidak bagi kalau tidak Datuk Seri Najib
kita tidak akan dapat 1.000 unit di Kota Blok. Jadi janganlah kritik. Dulu pihak ini suka mengkritik, pihak ini tidak suka dikritik. Tapi sekarang ini bukan main lagi kritik orang lain. Seolah-olah dia seorang saja yang baik, orang lain ini jahat. Sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib tidak mempunyai hati yang kering. Dia bagi ruang seluas-luasnya untuk kritik kerajaan dan juga dirinya demi semangat demokrasi yang subur. Pihak yang setengah-setengah pihak ini, tuan-tuan pun tahu, bila mereka tidak lagi jadi pemimpin, kita dibebani legasi pendatang tanpa izin. Tetapi sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib cuba selesaikan masalah ini. Beliaulah yang telah mewujudkan RCI. Dulu tidak pernah untuk mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan PTI ini. Terima kasih Datuk Seri kerana Datuk Seri sanggup berani untuk ke depan dengan pernyataan ini yang dulu tidak pernah. Kemudian apa lagi? Datuk Seri Najib berusaha sedaya upaya siang dan malam untuk memastikan perdamaian di selatan Filipina. Dia sendiri menjadi orang penantara. Kerana apa? Kerana bila selamat dan aman di selatan Filipina, maka kita tidak akan terbeban dengan penghijrahan pendatang tanpa izin ini. Siapa yang buat? Datuk Seri Najib yang buat, bukan orang lain yang buat. Ini orangnya. Yang lain pandai kritik, tapi Datuk Seri kerja kuat untuk orang Sabah. Selepas itu, Datuk Seri Najib buat lagi Eskom, jaga keselamatan kita, beratus juta dibelanjakan. Dulu tidak pernah. Pemimpin dulu hanya bercakap, tapi Datuk Seri Najib pertahankan kedaulatan dan darjat maruah negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya minta maaf, bukan saya ingin membandingkan Datuk Seri Najib, tapi saya berdiri di sini tuan-tuan, dan saya pasti tuan-tuan bersetuju dengan saya. Rekod cemerlang Datuk Seri Najib tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pihak dalam sejarah kepimpinan Perdana Menteri, terutamanya untuk negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ini semua bukan untuk memburukkan sesiapa, tetapi kita rakyat Sabah tahu mengenang budi. Saya pinjam kata-kata Datuk Seri Panglima Musa, pantun dia. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Saya berdiri di sini Datuk Seri Panglima yang berhormat Perdana Menteri. Oleh kerana rakan-rakan tidak dapat berucap, saya mewakili Ketua Bahagian saya yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur, Ketua Bahagian UMNO Tuaran, dan juga yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said, Ketua Bahagian UMNO Kota Blok. Kedua-dua mereka Datuk Seri telah membisikkan kepada saya untuk memberitahu kepada Datuk Seri dan juga rakyat jelata bahawa UMNO bahagian Kota Blok dan Tuaran berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri sebagai Presiden UMNO, Pengurusi Barisan Nasional dan Perdana Menteri Malaysia. Semuanya bermula di sini Datuk Seri. Lahir UMNO Sabah di sini. Semangat suntikan itu juga datang daripada daerah Kota Blok dan juga kepimpinan semua di sini. Kita balas budi orang yang berbudi, dan tidak ada pilihan dan tidak ada orang lain yang boleh menandingi kepimpinan dan juga budi baik Datuk Seri Najib Tun Razak kepada negeri Sabah. Datuk Seri Najib teruskan kepimpinan, teruskan berbudi dengan negeri Sabah dan rakyatnya. Kita berharap Datuk Seri, himpunan rakyat di Kota Blok ini dan juga petang nanti ribuan lagi akan menanti Datuk Seri di Tawau. Ini akan memberikan syarat yang jelas dan terang bahawa negeri Sabah akan menjadi tulang belakang kepada kekuatan UMNO, Barisan Nasional, Kerajaan dan juga Perdana Menteri sendiri. Pulau panjang jauh ke tengah, kota Semberong jangan tak singgah. Pendirian PM kukuh tak goyah menghadapi cabaran tidak gelabah.
pantang undur sebelum waktu. Ini sumpah pejuang terdahulu. Wahai Datuk Seri Najib, teruskan perjuanganmu. Insya Allah orang Sabah setia menyokong.